pakai ni pula. Canggih sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji-pujian dan kesyukuran marilah kita bersama-sama merafakkan ke hadarat Allah Subhanahu wa taala, kerana pada malam ini dipertemukan kita lagi. Insya-Allah kita akan sambungkan pengajian kita tentang kitab Al-Kabair, menceritakan, membahaskan tentang dosa-dosa besar karangan Imam Az-Zahabi. InsyaAllah kita telah habis kupaskan tentang biografi Imam Az-Zahabi. Kemudian telah saya kupaskan tentang muqaddimah pengarang, dan juga telah saya kupaskan tentang pengenalan dosa-dosa besar dan kitab Al-Kabair. Jadi alhamdulillah, saya rasa semua dah faham bahawa inilah terjemahan kitab yang asli, bukan yang palsu, bukan yang dicetak rompak. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada malam ini tentang dosa-dosa besar yang pertama. Jadi alhamdulillah, semua tiang dah ada orang yang punya. Dah ada, alhamdulillah. Okey, cantiklah tu. Kalau boleh, buatlah tiang banyak-banyak, supaya ramai boleh duduk dekat tiang. Go-go tuan-tuan. Tak apa. Jangan stres. Kita belajar santai-santai. Jangan stres. Sebab kita ni semua dah veteran, orang lama, kan? Kau orang baru, orang kata kubur dah panggil dah. Rumah kata go, pergi. Kubur mari. Nak pergi tak nak pergi? Nak pergi tak nak pergi? Kenalah pergi. Tak boleh tahan-tahan. Nanti dulu Allah, nanti dulu. Belum cukup lah. Amalan aku belum cukup. Banyak dosa lagi. Kebaikan aku tak banyak buat lagi, kan? Takut aku Allah. Hari-hari ada dosa. Allahu Akbar.
Mana boleh tahan? Tak boleh. Dalam Al-Quran menjelaskan, selalu saya sebutkan. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang bermaksud, maka bila datang ajal seseorang itu, maka tak cepat sesaat dan juga tak lambat sesaat, tuan-tuan. Jangan kata kita muda lagi, baru 25, baru 30 kan. Baru 40, boleh enjoy lagi. Kita tidak tahu berapakah umur kita, tuan-tuan. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan sambungkan pengajian kita pada tajuk yakni dosa besar yang pertama, iaitu asyirku billah dalam bahasa Arabnya, yakni dalam bahasa Melayunya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. First kali dosa-dosa yang paling besar antara dosa-dosa besar. Muka surat pertama. Bau muka surat pertama. Okey. Dah 5-6 pertemuan barulah dapat masuk muka surat pertama. Tuan Imam, baru muqaddimah saja 5-6 kali. Apatah lagi belum masuk dia punya ulasannya, maka mungkin makan tahun, tuan-tuan. Tetapi dalam kitab ini padat, tepat, tak melirit-lirit. Telah saya kupaskan pada minggu lepas bahawa kitab ini semuanya adalah dalil-dalil yang sahih. Kalau hadis tadi, hadis yang sahih dan juga hasan sahih. Hadis dhaif tidak ada. Hadis maudhu' tidak ada. Hadis palsu tidak ada. Semuanya yang sahih diambil daripada Kitabus Sittah, 6 kitab yang sahih. Yang pertama riwayat Bukhari, yang kedua riwayat Muslim, yang ketiga Sunan Ibnu Majah, yang keempat Sunan Abu Daud, yang kelima Sunan At-Tirmizi, dan juga yang keenam Sunan An-Nasa'i, tuan-tuan. 6 ini iaitu kitab-kitab rujukan kita yang sahih, kitab hadis yang sahih. Okey. Syirik kepada Allah Ta'ala ialah kamu menjadikan sekutu bagi Allah. Itu dia. Sedangkan dia yang menciptakan kamu. Masuk di sini, yang pertama sekali, yakni tidak mempercayai, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama sekali. Masuk di sini, tidak percaya kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kategori yang pertama. Okey. Dan kamu menyembah sesuatu yang lain bersama Allah. Itu kategori yang kedua. Percaya, beriman pada Allah Ta'ala, tapi di samping itu percaya pada yang lain. Yang lain tadi boleh memberi kuasa. Yang lain tadi boleh memberi manfaat kepada kita. Percaya, bukan percaya. Sehingga kan ia boleh beriman kepada selain pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan. Ini bahaya. Ada dua kategori. Pertama, memanglah dia telah syirik pada Allah Ta'ala. Tetapi yang kedua, dia percaya, beriman bahawa Allah tadi Tuhannya, dan dia menyembah Allah, tetapi ada lain bersama Allah Ta'ala. Dia percaya selain pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan. Contohnya, kalau sihir, percaya pada sihir, percaya pada bomo, percaya pada tukang-tukang tilik. Itu semua sampingan-sampingan yang boleh membawa kepada asyirku billah, mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan. Ini bahaya. Dua kategori, tuan-tuan. Contoh seperti batu. Ini zaman dahulu. Orang kafir menyembah batu, berhala. Dua berhala yang paling besar, Latta wal Uzzah. Zaman kafir dulu. Zaman jahiliyah. Zaman sekarang tak ada lah. Orang tak sembah batu lah. Okey. Kemudian manusia. Contohnya mengagung-agungkan manusia. Katakan manusia tadi seorang karamah, seorang waliullah. Allah tak suruh kita sembah dia. Kan? Cuma kita
nakkan ilmunya. Bukan pergi dia dah meninggal kita sembah kat dia, minta sesuatu pada dia. Tidak, dia tak memberi apa-apa. Jangan buat begitu. Kita minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Itu dia. Itu contoh manusia. Matahari. Zaman-zaman dulu, zaman jahiliah dulu, zaman Nabi Ibrahim dulu, dia lihat matahari, oh ini Tuhan. Kan? Cantik matahari. Terbit matahari, kemudian terbenam, dah hilang dah. Apakah Tuhan macam tu? Kan? Tengok bulan. Pulau malam cantik mengambang. Bila Pak Ahmad balik mula mengambang, apa dia tu? Mula mengambang, kata, oh cantik, inilah Tuhan. Bukan. Bila gelap dah, bulan pun tak ada. Itu contoh tuan-tuan. Okey. Kemudian Nabi, jangan kita ta'assub pada Nabi. Kita percaya, beriman bahawa apa yang diperintahkan dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ta'assub. Jangan pergi kubur Nabi minta sana minta sini kecualilah kalau kita berdoa tadi tak apa. Berdoa tadi supaya kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Jangan ta'assub. Kemudian pada tok guru pun tak boleh. Tok guru tu dah meninggal, dia pergi kat kuburnya, dia nak tawassul katanya. Tak boleh tuan-tuan. Orang yang dah mati tu tak boleh bertawassul pun. Tak ada keistimewaannya. Kecualilah kalau orang tadi pangkat wali-waliullah, dia ada cara tawassulnya. Memang betul ada cara tawassulnya tuan-tuan. Kita peringkat manusia biasa, orang awam, tak sampai ke peringkat waliullah tuan-tuan. Okey, minta pada jin. Ni dia katakan syaitan, jin, termasuklah sihir. Termasuklah orang yang berubat bomoh, ada pendampingnya, ada qarinya. Jangan. Pertama, Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Apa jua permintaan kita, mintalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta pada yang lain. Jangan minta pada pokok atau pada pokok-pokok besar, pada busuk-busuk besar. Jangan minta. Jangan minta pada kubur-kubur. Atuk minta nombor. Tepatlah nombor tu. Memanglah. Kan? Naik nombor 7337. Kata siapa tu? Naik nombor tu. Sebelum saya beli nombor tu naik. Rugilah tak beli. Allahu akbar. Nombor cantik. Belilah, kan? Tu jangan. Kemudian pada bintang-bintang. Bintang-bintang pun cantik. Tengok bintang cantik bergemelapan. Di tengah malam. Bintang malam saja. Siang tak ada bintang. Ini ke Tuhan? Tak. Ini zaman jahiliyah, tuan-tuan. Kemudian pada raja-raja. Kita hormat sahaja. Bukan sembah raja. Zaman dulu betul macam menyembah kan. Datang bersila, ampun tuanku, 3 step kan. Sekarang tak payah, macam ni cukup, tunduk cukup. Kita manusia, raja pun manusia kan. Cuma dia ada darah ke rajanya, ada pertalian dengan raja-raja yang terdahulu tuan-tuan. Jangan sembah dia, hormat sahaja. Dia pun manusia. Matinya pun pakai kain kapan putih. Kalau dia pergi haji pun pakai putih kan. Ada warna lain ke? Tak ada. Ihram putih. Ihram kuning dia pakai. Tak ada. Sama sahaja. Sama sahaja. Jangan kita ta'assub pada mereka. Kemudian atau selain daripada itu, kita percaya, beriman selain pada Allah Ta'ala, maka itu dikatakan syirik, iaitu asyirku billah tuan-tuan. Maka jauhkanlah sifat mempercayai selain, beriman selain pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga jangan ada sampingan kita percaya selain pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pun boleh mendatangkan syirik kepada Allah Subhanahu
Ta'ala, tuan-tuan. Okey, dua perkara tadi. Jadi apakah dalilnya? Iaitu dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'. Sambungnya, wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan juga pada ayat lain sambungnya, wa man yusyrik billahi. Apa ayat dia? InsyaAllah saya lupa, tuan-tuan. Okey. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik kepadanya. Namun, mengampunkan dosa selain daripada syirik itu bagi sesiapa yang dia kehendaki. Jelas. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah, maka ia telah sesat sejauh-jauhnya. Dan pada ayat lain, wa may yusyrik billahi faqad iftara ithman azima. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah Ta'ala, maka ia telah menanggung dosa yang paling besar. Itu dikatakan dosa yang paling besar, iaitu asyirku, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua ayat yang popular ini tentang asyirku billah, tuan-tuan. Okey. Jadi, kita dah belajar, dah tahu bahawa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kepadanya dan akan mengampunkan dosa-dosa yang lain daripada syirik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan. Okey. Okey, satu saja, satu lagi contoh macam ubat kita makan. Ubat tadi menjadi penyebab yang menyembuhkan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kadang-kadang dah beberapa kali macam-macam ubat pun tak jalan, tuan-tuan. Itu dia. Jadi obat tadi sebagai penyebab, ubat tadi yang menyembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan. Okey. Itu dalil Al-Quran yang pertama. Kemudian dalam suratul Maidah, surah yang kelima, ayat 72, innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar. Yang bermaksud bahawasanya barang siapa yang mensyirikkan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya Allah mengharamkan syurga baginya dan tempat kembalinya ialah neraka. Allahu Akbar. Bahaya, tuan-tuan. Dulu pun saya telah sebutkan secara ringkas, tapi hari ini kita belajar secara terperinci, tuan-tuan. Okey. Seterusnya Allah berfirman dalam suratul Luqman, surah yang ke-31 ayat 13. Kenapa dia tuliskan begitu? Supaya kita senang untuk rujuk sebagai panduan kita. Surah Luqman surah ke berapa ni? Puan nak cari. Surah Nisa tu awal tak apa. Surah Maidah pun awal tak apa. Kalau surah-surah yang pertengahan, yang akhir, surah-surah yang akhir, pertengah, susah kita nak cari. Jadi ini sebagai rujukan, ini tambahan daripada kitab yang asal, tuan-tuan. Supaya memudahkan kita rujuk. Jadi dalam suratul Luqman, surah yang ke-31, ayat yang ke-13. Inna syirka la zulmun azim. Maksudnya, sesungguhnya syirik itu ialah satu kezaliman yang besar. Kenapa dikatakan zalim yang besar? Kerana meletakkan sesuatu tadi bukan pada tempatnya. Kita meletakkan Allah tadi bukan pada tempat yang sepatutnya. Itulah dikatakan kezaliman yang besar ataupun dosa-dosa yang besar. Ada 4 dalil daripada Al-Quran. Dalil ini menguatkan hujah bahawa menyekutukan Allah Ta'ala tadi merupakan dosa syirik yang paling besar. Itu pada dalil naqli Al-Quran. Okay.
Dan banyak lagi ayat Quran yang menyebut tentang dosa syirik ini. Contoh yang telah saya bacakan, wa man yusyrik billahi faqad iftara ithman azima. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka ia telah menanggung dosa yang paling besar. Itu antara ayat-ayat Quran yang menyebut tentang dosa-dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Itu dalil naqli. Jadi, justru sesiapa yang mensyirikkan Allah lalu mati sebagai seorang musyrik, maka dia pasti tergolong sebagai ahli neraka. Itu dia. Seperti mana sesiapa yang beriman dengan Allah dan mati sebagai mukmin, maka dia tergolong sebagai ahli syurga sekalipun diazab terlebih dahulu. Itu dia, tuan-tuan. Okey. Jadi barang siapa yang mensyirikkan Allah Ta'ala lalu mati sebagai seorang musyrik, masuk di sini tak sempat, atau mati sebagai seorang kafir, tak sempat untuk bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka dia pasti tergolong sebagai ahli neraka, masuk ke dalam neraka Jahannam Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Okey, itu yang pertama. Seperti mana sesiapa yang beriman dengan Allah dan mati sebagai mukmin, maka ia tergolong sebagai ahli syurga. Iaitu orang mukmin, orang Islam yang beriman, yakni melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tergolong sebagai ahli syurga sekalipun diazab terlebih dahulu. Itu sebab saya katakan, hatta walaupun ada imannya sebesar zarah pun, dia pasti masuk syurga Allah Ta'ala setelah ia diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu tentang dosa-dosanya. Kita orang Islam semua percaya, semua beriman. Cuma tak nak buat dia. Percaya Allah tu ada, beriman dengan Allah Ta'ala. Percaya bahawa ada alam ini dengan Allah, kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wujudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Percaya, beriman. Tapi kadang-kadang tak nak buat. Ini contoh. Contoh. Hatta walaupun dia ada iman walaupun sebesar Zahra, tuan-tuan. Maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selepas ia diazab oleh Allah SWT dalam neraka Allah SWT, tuan-tuan. Itu tak tahu berapa lamanya, tuan-tuan. Okey. Kemudian dalam hadis menjelaskan, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Thalathan qalu bala. Ya Rasulullah, qala al-isyraku billah wa uququl walidain wa jalasa wa kana muttaqian faqala ala wa qulu zur qala fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Maksudnya, maukah aku khabarkan tentang dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar? Baginda mengucapkannya sebanyak 3 kali. Para sahabat menjawab, bala, bahkan, khabarkanlah, wahai Rasulullah SAW. Baginda bersabda, menyekutukan Allah. Itu yang pertama. Dan derhaka kepada kedua-dua ibu bapa. Kemudian baginda pun duduk setelah bersandar sebelum itu. Kemudian bersabda lagi, juga percakapan yang dusta. Maksudnya orang yang bercakap bohong, bercakap dusta. Abu Bakrah berkata, Rasulullah SAW sentiasa mengulanginya sehingga kami berkata dalam hati, semoga baginda menghentikan kata-katanya. Ini antara dosa-dosa yang paling besar, iaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Bakrah. Hadis ini hadis sahih. Jadi telah belajar tentang metodologi cara penyampaian, yakni Az-Zahabi
semuanya daripada diambil, dinukil daripada hadis-hadis yang sahih, hasan sahih, tiada hadis yang dhaif, tuan-tuan. Okey. Jadi yang pertama tadi bahawa Rasulullah SAW mengkhabarkan dosa besar yang pertama iaitu menyekutukan Allah, derhaka kepada kedua-dua ibu bapa, kemudian percakapan yang dusta. Itu baru 3. Ada hadis-hadis lain yang menjelaskan lagi, tuan-tuan. Okey. Jadi derhaka kepada kedua ibu bapa pun merupakan antara dosa-dosa besar. Akan dibahaskan dalam kitab ini selanjutnya. Dan juga percakapan yang dusta atau bercakap bohong, bercakap dusta pun termasuk antara dosa-dosa besar. InsyaAllah kita akan bahaskan dalam kitab ini, insyaAllah. Jadi inilah hadis yang sahih. Kemudian baginda juga bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat fazakara minha asyirka. Maksud di sini, jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan. Lalu baginda menyebutkan salah satunya adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah saya kupaskan bahawa dalam hadis ada menjelaskan, ada mengatakan 10, ada mengatakan 7 dosa besar, tetapi yang pasti yang disarankan ataupun yang dibahaskan oleh Imam Az-Zahabi sampai kepada 76 dosa-dosa besar, tuan-tuan. Okey. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari daripada Abu Hurairah. Jadi salah satunya adalah syirik, tuan-tuan. Daripada 7 perkara tadi adalah syirik, salah satunya adalah syirik. Itu pun kita telah kupaskan pada minggu-minggu yang lalu, tuan-tuan. Okey. Seterusnya baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, man baddala dinah faqtuluhu, yang bermaksud barang siapa atau sesiapa yang menukar agamanya maka bunuhlah dia. Itu dia. Orang Islam nak tukar agamanya kepada Kristian ke ataupun sebagainya, kalau ikutkan hukum hudud, makalah ia dibunuh ataupun dipancung, tuan-tuan. Ini hukum yang sebenarnya, tuan-tuan. Okey. Jadi hadis ini riwayat Al-Bukhari daripada Ibnu Abbas, dan hadis ini hadis yang sahih. Itu dia. Okey. Jadi khulasanya bahawa dosa yang paling besar iaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dan juga yang kedua, kita percaya, beriman pada Allah Ta'ala, tetapi ada sampingan kita percaya pada yang lain-lainnya. Ini bahaya, tuan-tuan. Kemudian dijelaskan dalam Al-Quran, banyak, ada 2-3 tempat, iaitu tentang dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalam hadis-hadis yang lain ada 2 ataupun lebih daripada 2 hadis menjelaskan tentang yakni dosa-dosa besar, iaitu paling besar, iaitu menyekutukan, menduakan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Dan juga pada hadis yang lain, barang siapa yang menukarkan agamanya maka bunuhlah ia. Maksud di sini ia apa? Tukar agamanya ataupun murtad, keluar daripada agama Islam. Banyak sebenarnya, tuan-tuan, tetapi tidak dimaklumkan, tidak dikhabarkan. Kalau rekod tu di JAKIM banyak, tuan-tuan, orang Islam menukar agamanya. Allahu akbar. Wa na'udzubillah min zalik. Kenapa? Kita pun tak tahu. Berat padanya, pada dia berat agak. Macam-macam nak buat, kejap-kejap nak sembahyang, kan? Dia bulan Ramadan nak puasa, kan? Nak enjoy pun susah, kan? Nak pergi kelab malam pun susah, nak minum arak tak boleh, kan? Macam-macam bagi dia berat, bahaya, tuan-tuan. Jadi hendaklah kita jauhkan daripada kita keluar daripada agama Islam, iaitu murtad. Maka hukumnya, kalau ikutkan hukum had ataupun hudud, maka hendaklah dipancung ataupun dibunuh, tuan-tuan. Okey, ringkas sahaja tentang
dosa yang paling besar yang pertama iaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Padat, ringkas dan juga padat, insya-Allah. Itu yang pertama. InsyaAllah ada masa kita masuk dosa besar yang kedua. Yakni membunuh manusia. Apakah dikatakan membunuh manusia tadi? Ini penerangannya. Firman Allah Ta'ala dalam surah Nisa, surah yang keempat, ayat 93. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Yang bermaksud sesiapa ataupun barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, tak ada sebab, sengaja membunuh, maka balasannya ialah neraka Jahannam. Dalam keadaan dia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya, melaknatnya serta menyediakan baginya azab seksa yang sangat besar. Membunuh dengan sengaja. Kita bukan mudah-mudah nak bunuh orang. Kita ada apa? Undang-undang. Maka ikutlah undang-undangnya. Tadi inilah undang-undangnya, maka inilah balasannya. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahannam dalam keadaan dia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan baginya azab seksa yang sangat besar, yang amat pedih, tuan-tuan. Okey. Jadi bukan sebarang mudah-mudah kita nak bunuh orang. Kita ada undang-undang, buatlah perbicaraannya. Dalam suratul Baqarah Allah menjelaskan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil-hurri wal-'abdu bil-'abdi wal-untha bil-untha. Yang bermaksud, wahai orang beriman, diwajibkan ke atas kamu qisas, yakni hukum timbal balik di dalam pembunuhan. Al-hurru bil-hurri, orang merdeka dengan merdeka. Kemudian al-hurru bil-hurri wal-'abdu bil-'abdi, hamba dengan hamba. Wal-untha bil-untha, perempuan dengan perempuan. Itu dia qisas namanya. Itu timbal balik. Tak sama dengan hukum membunuh manusia dengan sengaja, tuan-tuan. Tak sama. Jadi kita ada undang-undang, maka janganlah kita melakukan pembunuhan terhadap sesama manusia, maka balasannya besok dimasukkan ke dalam neraka Jahannam, mendapat kemarahan Allah Ta'ala, Allah melaknat dan Allah janjikan padanya, yakni azab yang amat besar, amat sakit, amat pedih, tuan-tuan. Ini jelas dalam surah Nisa. Seterusnya firman Allah Ta'ala dalam suratul Furqan, surah yang ke-25, ayat 68 hingga ayat yang ke-70, tentang membunuh manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adhabu yawmul qiyamah wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Yang bermaksud, dan juga mereka yang tidak menyembah sesuatu yang lain bersama Allah, tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah ataupun manusia yang diharamkan Allah kecuali dengan jalan yang hak, yang benar oleh syarak,
dan tidak pula berzina. Sesiapa melakukan yang demikian, dia akan mendapat balasan dosanya. Azab seksa pada hari kiamat akan digandakan baginya dan dia kekal dalam azab itu dalam keadaan hina, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Maka mereka itulah golongan yang digantikan kesalahan dengan kebaikan oleh Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi khulasah dalam ayat surah Al-Furqan ini bahawa andai kata kita tidak menyembah sesuatu selain pada Allah Ta'ala, tidak membunuh jiwa yang diharamkan kecuali dengan hak, dan tidak berzina, maka kita tadi terhindar daripada mendapat siksaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Barang siapa yang melakukan yang demikian, perkara yang demikian tadi, maka dia akan mendapat balasan dosanya. Azab seksa pada hari kiamat akan digandakan baginya dan dia akan kekal hina, kecuali bagi orang-orang yang bertaubat daripada dosanya, kemudian beriman dan seterusnya beramal soleh, tuan-tuan. Okey. Inilah tentang membunuh manusia ataupun membunuh jiwa dengan sengaja, tuan-tuan. Jadi kita ada undang-undang, ikutlah undang-undang yang sedia ada, tuan-tuan. Okey, itu dalam suratul Furqan ayat yang ke-68 hingga yang ke-70. Kemudian firman Allah Ta'ala, man qatala nafsan bighairi nafs aw fasadin fil ardh faka'annama qatalan nasa jami'a. Suratul Maidah, surah yang kelima, ayat yang ke-32. Sesiapa yang membunuh seorang manusia tanpa alasan yang membolehkan membunuh orang itu, atau kerana melakukan kerosakan di muka bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia seluruhnya. Ini ibarat. Maka besar dosanya, tuan-tuan, membunuh manusia dengan tanpa alasan ataupun dengan sengaja, tuan-tuan. Maka besarlah dosanya, besarlah dia punya balasan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seolah-olah dia telah membunuh manusia seluruhnya. Ini ibarat. Jadi kita ada undang-undang, ikutlah undang-undang, tuan-tuan. Okey, itu tentang membunuh manusia. Begitu juga kalau kita membunuh diri pun termasuk antara dosa-dosa besar, tuan-tuan. Okey. Dalam Al-Quran, dalam suratul Baqarah menjelaskan, wala tulqu biaidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Yang bermaksud, dan jangan kamu mencampakkan diri kamu kepada kebinasaan, wa ahsinu, berbuat baiklah kamu, sesungguhnya Allah tadi suka pada orang-orang yang berbuat baik, muhsinin, tuan-tuan. Okey. Itu pun termasuk membunuh diri tadi, termasuk antara dosa-dosa besar. Kita akan belajar pada masa-masa yang akan datang. Kemudian seterusnya firman Allah Ta'ala, wa izal mau'udatu su'ilat bi ayyi zambin qutilat. Maksudnya, dan apabila anak perempuan yang ditanam hidup-hidup ditanya atas dosa apakah ia dibunuh. Dalam surah At-Takwir, surah yang ke-81 ayat 8 dan juga 9. Maksud di sini zaman dahulu, kan? Zaman jahiliah. Orang jahiliah tadi membunuh anak-anak perempuan, tanam hidup-hidup. Hatta Sayyidina Umar pun membunuh anaknya dengan menanam hidup-hidup, tuan-tuan. Sebab dikatakan anak, kalau dah besar, anak perempuan besar ni, dia membawa kesusahan, membawa sial pada kaum keluarga. Sebab dulu zina mudah saja. Boleh buat mudah saja. So, kalau minum arak tadi, apabila dah lupa semuanya, maka melakukan penzinahan. Jadi orang jahiliah tak ada pegangan dulu, nak mengelakkan, itulah caranya. Lahir saja anak perempuan, terus dia tanami hidup-hidup. Maka zalimlah hukumnya. Maka tadi hukumnya tadi adalah dosa-dosa besar. Yang membunuh anak tadi pun termasuk antara dosa besar, termasuk dalam bab membunuh manusia tadi, tuan-tuan. Okey. Itu dalam surah At-Takwir ayat
8 hingga 9. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibu sab'al mubiqat fa zakara qatlan nafsal lati haramallah. Ini tadi antara 7 dosa-dosa besar, termasuk juga antara dalam hadis sahih ini, iaitu qatlan nafsal lati haramallah, yakni yang bermaksud jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan, merosakkan. Lalu baginda menyebutkan membunuh nyawa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu antara dosa-dosa besar, 7 antara dosa-dosa besar tadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari daripada Abu Hurairah. Dia ambil ringkasannya saja. Dia ambil tentang yakni qatalan nafsal lati haramallah, yakni membunuh nyawa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk di sini membunuh dengan sengaja, dengan tidak ada alasannya. Begitu juga pada anak-anak kecil tadi, membunuh anak kecil tadi yang ditanam hidup-hidup pun dikira dosa-dosa besar, tuan-tuan. Okey. Okey, sedikit lagi insya-Allah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya, apakah dosa yang paling besar? Anta ja'ala lillahi nidda wa huwa khalaqak. Qala thumma ayu? Qala an taqtula waladak khasyata an yat'ama ma'ak. Qila thumma ayu? Qala an tuzaniya halilata jarik. Yang bermaksud kamu menjadikan sesuatu sebagai sekutu bagi Allah, sedangkan dia menciptakan kamu, yakni menyekutukan Allah sedangkan Allah menciptakan kamu. Sahabat itu bertanya lagi, kemudian apa? Baginda menjawab, kamu membunuh anak kamu kerana takut dia akan makan bersama kamu, yakni menjadi miskin kerana anak tersebut. Baginda ditanya lagi, kemudian apa? Baginda bersabda, kamu berzina dengan isteri jiranmu. Itu dia. Ini hadis sahih juga, tuan-tuan, bahawa kamu menjadikan sesuatu tadi sekutu bagi Allah, mempercayai bahawa Allah tadi ada kuasa selain daripada Allah Ta'ala. Kemudian kamu membunuh anak kamu kerana takut dia akan makan bersama kamu, yakni kamu takut kamu akan menjadi miskin. Kalau anak banyak menjadi miskin. Dan kemudian apa? Baginda bersabda, kamu berzina dengan isteri jiranmu. Ini pun antara dosa-dosa besar. Kita akan belajar pada minggu-minggu yang akan datang, tuan-tuan. Okey. Jadi jelaslah tentang dosa besar yang kedua, yakni membunuh manusia, tuan-tuan. Jarang zaman jahiliah berlaku. Tak mustahil pun berlaku zaman sekarang. Tak mustahil berlaku zaman sekarang. Zaman sekarang dihukum di dunia, kemungkinan di akhirat pun dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Itu terpulang pada hak Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Okey, saya cukup sampai di sini. Insya-Allah kita akan sambung pengajian kita pada masa-masa yang akan datang. Apa yang baik datang pada Allah Taala, yang buruk itu datang dari kelemahan, kedaifan diri saya sendiri. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعل لنا إماما وهدى ورحمة اللهم ذكرنا ما نسينا وعما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل حجة لنا يا مولانا يا أرحم الراحمين ربنا يسرنا ولا تعسرنا ربنا زدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم.